Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Ogos bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Amin Suhaili Mansur. Berikut tajuk utama malam ini. Polis jawab isu ancaman keselamatan terhadap Sanusi. Juga jangan terpedaya hasutan boikot mengundi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menggesa orang ramai untuk tidak mendengar hasutan pihak tidak bertanggungjawab untuk tidak keluar mengundi atau memboikot proses tersebut. Hasutan itu kononnya bagi membantah pilihan raya negeri PRN diadakan tidak serentak dengan pilihan raya umum. Walaupun itu mungkin ada satu gerakan, saya tidak dapat memisahkan gerakan itu sama ada calon besar-besaran. Tetapi saya yakin anak-anak muda pasti akan turun beramai-ramai untuk memberikan sokongan kepada calon masing-masing. Beliau ditemui di program Desa Cerdas di Taman Nilam Langkawi. Datuk Seri Ahmad Zahid yang dalam lawatan sehari ke Langkawi turut membantu berkempen untuk dua calon Duan Pakatan Harapan yang bertanding. Duan Air Hangat diwakili Hisham Suhaili Othman dari Barisan Nasional, manakala bagi Duan Kuah ditandingi Ahmad Fauzi Cik dari Keadilan. Sementara itu, calon Perikatan Nasional PN Kuah Ahmad Farid Mahamud mengakui PRN yang dibuat selepas hanya 10 bulan PRU diadakan memberi kesan kepada anak muda. Bila berlaku macam ni, anak-anak muda ni dia macam dah rasa bosan lah dengan situasi politik semasa. Saya harap bila berlaku macam ni, anak-anak muda ni kena ada satu kesedaran lah. Bila satu voting, satu undi ini, dia akan memberi kesan kepada pemilihan government di peringkat nasional dan peringkat negeri lah. Sabtu ini, PRN akan diadakan untuk memilih pemimpin di 6 negeri. Dakwaan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Makno tidak dapat hadir ke ceramah politik atas faktor keselamatan boleh mendatangkan kekeliruan dan menggugat ketenteraman awam. Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh menafikan wujud sebarang ancaman kepada mana-mana calon di Kedah dan beliau memaklumkan individu yang terlibat dengan dakwaan tersebut dipanggil polis untuk siasatan hari ini. Menurut Datuk Fisol, setakat ini 4 laporan polis telah diterima pihaknya berhubung perkara itu. Susulan itu, polis menjalankan siasatan di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi kita tidak menerima apa-apa saja yang menunjukkan ancaman sama ada kepada penyokong, orang awam dan termasuk calon. Jadi janganlah oleh kerana kita ada apa-apa unsur di sana, saya bukan ahli politik. Itu pasal permulaan saya tidak komen apa-apa. Kita akan pastikan penama-penama yang disebut tadi akan dipanggil untuk kita akan ambil keterangan untuk memastikan janganlah wujudkan suatu benda yang ianya berunsur politik, tetapi kita heret sama ada kita heret pasukan keselamatan, kita heret orang-orang luar di sana untuk dengan ada kegusaran-kegusaran yang ini. Jelas Datuk Fisol, Menteri Besar Kedah juga mempunyai pegawai pengiring yang akan memaklumkan kepada pihak polis jika wujud sebarang ancaman keselamatan. Beliau menasihatkan orang ramai serta mana-mana pihak yang terlibat dalam kempen pilihan raya untuk tidak membuat sebarang kenyataan atau spekulasi yang menggugat keamanan. Tegasnya, pihak yang ingkar dan mencabar kedaulatan undang-undang akan diambil tindakan. Datuk Fisol ditemui media selepas meninjau proses pengundian awal di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah di Alostar hari ini. Sebelum ini, media melaporkan seorang ahli parlimen di Kedah membuat dakwaan Datuk Seri Mohamad Sanusi tidak dapat hadir ke ceramah Mega Perikatan Nasional di Sungai Petani atas isu keselamatan.
Dalam pada itu, calon yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos ini diminta untuk membuat laporan polis sekiranya menerima ancaman keselamatan. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Maidin Piche berkata, mana-mana calon yang mempunyai sebarang maklumat perlu membuat laporan polis agar tindakan dapat diambil. Kalau ada maklumat, laporkan pada polis oleh kami tindakan. Ini bukannya isu Sanusi atau siapa-siapa pun. Semua calon, kalau ada maklumat tentang hutan, perlu minta polis akan tindakan. So, jangan mengeluarkan statement tapi tidak ada barang. Tindakan. Ataupun bukti yang kata ada hutan. Kita akan gunakan untuk semua calon. IGP pun dah bagi komitmen. Kita dari segi ketenteraman, kelancaran pilihan raya, insyaAllah pilihan raya akan menjaga. Pastikan bahawa pilihan raya ini berjalan lancar. Isu keselamatan buat polis. Mana yang ada perumbat kacau pilihan itu akan. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan memberi peringatan kepada calon bertanding dan parti di negeri itu untuk tidak mencetus provokasi dan menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi beraja. Calon juga diingatkan agar mematuhi segala peruntukan perundangan sepanjang proses pilihan raya negeri PRN Terengganu berlangsung. Begitu juga dengan pemasangan bahan-bahan berkempen seperti bendera dan juga poster perlu dipasang sebaik-baiknya dengan tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Kontingen IPK Terengganu siang tadi. Beliau dalam pada itu memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik sepanjang PRN di Terengganu. Jelasnya, Polis Diraja Malaysia PDRM sudah bersedia dari sudut elemen penugasan bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. Selepas ini, berkerusi roda tetap mengundi. Bukan kerana terpaksa. Itu antara suara pengundi awal yang melibatkan 1,397 pegawai dan anggota PDRM dan ATM di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Terengganu. Meskipun ada daripada mereka yang berkerusi roda dan bertongkat, keadaan itu sama sekali tidak mematahkan semangat mereka untuk menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat. Wartawan Khadijah Faisal yang meninjau pusat mengundi itu ada butirannya. Sarjan Abbas Hamzah yang berkhidmat di cawangan trafik IPK Terengganu gagah berkerusi roda untuk melaksanakan tanggungjawab mengundi. Dia yang lumpuh akibat kemalangan pada 2008 ketika menjadi polis pengiring Sukan Sukma di Terengganu pada 2008 sebelum ini mengalami kecederaan tulang belakang sekaligus menjejaskan pergerakannya dari pinggang ke bahagian bawah tubuh. Namun situasi itu katanya sama sekali tidak menjadi alasan buatnya menjadi sebahagian penentu kepada tampuk pimpinan akan datang. Ini tanggungjawab kita dah. Terpaksa, bukan kata terpaksa, ini tanggungjawab kita peluang undi untuk pilihlah calon-calon yang kita suka lah. Sementara itu, menurut Korporal Muhammad Rafai Omar, 33 tahun, yang bertugas di Markas Taktikal Pasukan Polis Marine Wilayah 3 Kuala Terengganu, dia meletakkan harapan agar kerajaan akan datang dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh rakyat dengan sebaiknya. Harap yang sesiapa yang menang sekalipun dapat menjalankan tugas, boleh tadbir negeri dan Parlimen Kuala Terengganu lah. Berdasarkan tinjauan saya dan juru kamera, kawasan pusat mengundi mula dihadiri pengundi seawal 7.30 pagi. Tepat 8 pagi, pegawai dan anggota polis bersama pasangan dibenarkan membuang undi. Sebanyak 5 saluran mengundi dibuka membabitkan 3 dun iaitu ladang, bandar dan batu buruk. Persiapan prosedur operasi standard SOP dari pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan kawalan keselamatan dari pihak berkuasa seawal 7 pagi menjadikan proses pengundian terkawal. Seramai 6,957 pegawai dan anggota bersama pasangan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM turut mengundi bagi pilihan raya negeri PRN 15 di Terengganu. Wartawan Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah.
Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata tiada sebab untuk anggota polis tidak keluar mengundi. Ini terbukti dengan peratusan keluar mengundi awal yang tinggi hari ini. Tidak ada sebab tak mengundi lah. Proses demokrasi ini hak kita. Kalau kita tak tunjukkan kepada kita sebagai penguatkuasa undang-undang, kalau kita sendiri pun tidak menunjukkan proses demokrasi ini dijalankan, rugilah kita jadi ni apa? Pegawai penguatkuasa undang-undang, hak kita kan, hak kita memilih. Beliau ditemui selepas meninjau proses undi awal di Pusat Latihan Polis Pulapol, Langkawi pagi tadi. Lebih 475 anggota polis dan pasangan masing-masing menunaikan tanggungjawab mereka di sini. 8 kertas siasatan dibuka termasuk satu kes yang melibatkan penggunaan wang dalam tempoh kempen pilihan raya negeri PRN di Kelantan setakat ini. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, kes-kes tersebut melibatkan 3 dari daerah Kota Baru, Pasir Mas serta Pasir Putih. Satu melibatkan cubaan untuk melibatkan wang. Yang lain banyak daripada khianat, mengaibkan dan sebagainya. Dari Kota Baru, saya kalau cakap ada 3 kes lah. Kita dalam proses untuk ambil percakapan. Kerana kes-kes begini memerlukan ketelitian. Jadi kadang-kadang dalam Facebook ni, dalam viral dan sebagainya, kadang yang tidak jelas. Tapi siasatan perlu dibuat. Kadang-kadang benda tu mungkin dirasakan aib, tapi kalau dari sudut lain mungkin tidak aib sangat. Jadi inilah benda-benda yang kita punya dan kita akan hantar siasatan kita kepada pihak pendakwaan untuk kita tengok apa yang tindakan susulan. Tambah beliau, pihaknya masih meneruskan kawalan ketat menerusi 34 pasukan cantas di setiap kawasan sehingga tempoh pengundian nanti. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau dan seterusnya menjalankan tanggungjawab untuk mengundi awal bagi Dun Kota Lama di Pusat Taska Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan awal pagi tadi. Bagi tempoh kempen yang sudah memasuki minggu akhir, Datuk Muhammad Zaki memaklumkan ia berlangsung dengan lancar dalam suasana politik yang semakin matang dalam kalangan pemimpin politik di negeri Kelantan. Undi awal di Kelantan melibatkan seramai 5,030 anggota polis dan pasangan PJA serta 6,715 anggota tentera bersama pasangan di kesemua 33 pusat pengundian awal. Tukar paket tempatan kepada import. Dalam kecoh isu kekurangan bekalan beras tempatan di pasaran, timbul isu lain. Ada pihak yang menangguk di air keruh. Bungkusan beras tempatan disalin atau ditukar kepada beras import untuk mengaut keuntungan. Sri Efa Mustafa Al-Bakri ada butirannya. Perkara itu didedahkan pemborong dan pengilang sendiri. Mereka sebagai orang yang berada di pasaran berkata, tindakan pihak tidak bertanggungjawab itu seperti membunuh industri beras tempatan secara senyap dan mengaut keuntungan berlebihan. Katanya, beras tempatan mempunyai harga shilling namun tidak bagi beras import. Ia menyebabkan ada yang sengaja menggunakan kelompongan itu. Contohnya kalau tengok pengilang, yang ada pemborong sendiri. Satu tu ada kilang beras tempatan. Kenapa dia keluar beras import? Betul tak? Pengilang yang ada padi tempatan, tapi dia mengeluar beras import daripada pintu kilang dia. Dan kambing 10 kilo tu beras import. Kenapa? Itu perlu diperjelaskan lah. Sementara itu, seorang lagi pemborong dan pengilang beras Kedah mempersoalkan jumlah pemain industri Bumiputera seperti mereka yang semakin berkurangan. Daripada 1,200 pemborong, kini tinggal lebih 200 sahaja. Kilang Melayu ni dah lenyap. Pemborong Melayu dah lenyap. Bila program SC15 pada tahun 2009 diwujudkan, sampai 1,200 pemborong Melayu ada. Tapi sekarang di mana pemborong tu? Alasan dia tanya, susah nak berniaga. Sebab beras tak dapat. Nak dapat bekalan susah. Nak dapat bekalan dengan harga yang tak boleh berniaga. Jadi saya rasa benda-benda tu minta pihak yang bertanggungjawab, yang diberi kuasa tu lihat dan tengok bagi adakan satu perbincangan meja bulat. Isu beras tempatan serta mereka yang terlibat dengannya harus diselesaikan segera. Ini kerana ia melibatkan kitaran pelbagai peringkat yang bermula dari pesawah sehinggalah kepada peruncit. Laporan Serifa Mustafa Al-Bakri dan juru kamera Mazian Seman untuk Berita Al-Hijrah.
Hari-hari terakhir sebelum pilihan raya negeri, kempen calon-calon yang bertanding di Kedah semakin giat dilakukan. Kita bersama Sri Efa Mustafa Al-Bakri di Langkawi untuk perkembangan lanjut. Assalamualaikum Efa. Efa, PRN memasuki fasa akhir. Apakah strategi yang digunakan calon yang bertanding? Waalaikumsalam, Fazida. Okey, fasa akhir atau orang kata lebih kurang 4 hari lagi, pelbagai orang kata strategi yang digunakan oleh calon ataupun parti politik seperti calon dari Pakatan Harapan yang diwakili oleh Barisan Nasional Air Hangat Hisham Suhaili. Dia menggunakan giant killer mereka sendiri iaitu Presiden UMNO sendiri iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga veteran UMNO Datuk Seri Jamil untuk turun padang bersama-sama orang kata memancing undi untuk sama-sama orang kata menambah undi bagi Barisan Nasional. Dan saya sempat mengikuti orang kata walkabout mereka ke Kuala Teriang dan Taman Nilam. Mereka menggunakan pelbagai cara orang kata one-to-one, personal dengan orang kata pengundi di situ. Dan pada di situ juga saya dapati Datuk Seri Saifuddin Nasution sendiri turun bersama-sama mereka untuk bersama rakyat untuk memastikan Pakatan Harapan menang kali ini. Dan saya rasa itu mungkin adalah satu tindakan yang bijak bagi mereka untuk mendapatkan atau memenangi kerusi Dun Air Hangat itu. Dan Efa sendiri, dari segi manifesto, adakah sebarang tawaran yang menarik perhatian Efa? Okey, kalau tadi kita cakap pasal Barisan Nasional, kali ini kita cakap pasal Perikatan Nasional. Saya teruja atau suka dengan tawaran yang ditawarkan Amar Farid Mahamud iaitu calon Perikatan Nasional Kuah. Dia menawarkan kalau ada pengundi di Langkawi sendiri yang mengalami atau orang kata ada keluarga atau waris yang meninggal dunia, mereka menawarkan bot kecemasan. Bot ini diletakkan di Pulau Tuba untuk memudahkan waris atau jenazah yang berada di luar Pulau Langkawi untuk dihantar masuk ke dalam Langkawi. Kerana saya difahamkan ketika ini feri-feri tidak lagi mengambil jenazah untuk dihantar ke pulau itu. Dan sedikit saya nak kongsi di Pulau Langkawi ini, saya kini berada di The Gemalai Village, Pantai Cenang Langkawi, dan di sinilah kawasan yang akan kata Langkawi akan orang kata pertandingan hebat yang memenangi 2 Don iaitu di Don Air Hangat dan Don Kuah iaitu di Pulau Pelancongan ini. Dan itu saja laporan saya, Fazilah. Baik, terima kasih. Itu dia Sri Efa Mustafa Al-Bakri dari Langkawi, Kedah. Dan kita akan berehat seketika selepas ini. Selepas ini, perkembangan PRN Terengganu. Program Inap Desa atau Homestay Eco Pelancongan di Sungai Sirih berjaya menarik kunjungan 10 hingga 12,000 pelancong tempatan setiap tahun sebelum industri itu malap seketika akibat pandemik COVID-19. Lokasi yang popular dengan percutian berkonsepkan agrotourism itu kini dalam fasa untuk bangkit semula dalam masa sama merancakkan kembali ekonomi penduduk desa. Laporannya bersama Siti Baizura Syafi'i. Kehijauan sawah padi yang memukau pandangan menjadi tarikan warga kota untuk lari dari hiruk pikuk bandar. Lokasi yang kaya dengan aset pertanian ini membuka ruang kepada penduduk desa untuk membangunkan produk pelancongan antaranya Inap Desa. Pengusaha homestay Abu Bakar Moin
promosi lebih banyak diperlukan bagi membantu memperkasa industri ini di daerah Kuala Selangor. Saya Bezura Syafin untuk Berita Al-Hijrah. Berbaki beberapa hari sahaja lagi, hari mengundi untuk pilihan raya negeri PRN bakal berlangsung di 6 negeri membabitkan Kedah, Selangor, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Dan undian rakyat akan menjadi penentu pada 12 Ogos 2023. Di Terengganu ketika ini menjadi persoalan sama ada negeri ini bakal bertukar kerajaan baru ataupun kekal. Dan kongsikan sedikit Izzah secara keseluruhan apa yang rakyat di Terengganu mahukan daripada tampuk pimpinan yang akan datang. Baik Fazida, 13 hari saya berada di sini. Kebiasaannya saya akan memberi fokus kepada setiap dun apa yang rakyat mereka mahukan. Namun kali ini saya melihat kepada secara keseluruhan rakyat di Terengganu ini mereka mahukan pemimpin yang peka dan mempunyai nilai simpati dan juga empati yang seimbang. Kerana melalui nilai ini mereka dapat melaksanakan dengan pantas segala plan dan juga strategi dan bertindak secepat yang mungkin apabila menjadi pemimpin di negeri ini pada masa akan datang. Dan selain itu berkaitan dengan nelayan, di mana kalau kita lihat di Terengganu ini majoritinya adalah nelayan dan mereka mahukan perhatian diberikan kepada mereka, banyak lagi platform yang diberikan inisiatif-inisiatif dan juga peluang dan ruang dalam mereka memperbanyakkan aktiviti perikanan bukan sahaja di peringkat daerah, negara maupun negeri tetapi di peringkat antarabangsa supaya mereka ini dapat mengembangkan lagi ekonomi mereka. Seterusnya adalah berkaitan dengan pelancongan untuk di Terengganu ini, yang mana kalau kita lihat di tempat-tempat menarik akan terjejas dengan bencana alam dan alam sekitar. Justru itu mereka mahukan isu-isu yang membabitkan alam sekitar ini kerajaan dapat menyelesaikannya dengan secepat yang mungkin. Sekiranya jika tidak diambil isu ini sebagai isu yang penting, dibimbangi pelancongan di Terengganu ini semakin merudum. Dan kalau saya rasa sampai itu saja untuk soalan pertama, Fazidah. Daiza, sepanjang di Terengganu, adakah wujud kemungkinan pentadbiran perubahan pentadbiran kerajaan akan berlaku? Okey, baik Fazida, kalau untuk di Terengganu ini boleh saya katakan 50-50, di mana kalau kita lihat Terengganu antara yang menjadi titik panas dalam geopolitik Malaysia sebenarnya, dan PRN Terengganu ini dilihat mencabar dan tidak mustahil sebenarnya jika Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ni menang untuk PRN pada kali ini. Kerana kalau kita lihat keinginan rakyatnya yang ketika ini mahukan sesuatu yang baharu, lebih-lebih lagi dengan peredaran zaman, dan mereka mahukan pembangunan yang lebih agresif dan juga pada masa sama tidak mengedepikan aspek agama. Namun Fazida, kuat juga boleh dikatakan tampuk pimpinan yang sebelum ini akan kekal berikutan daripada kalau kita lihat jumlah penduduk di Terengganu lebih 95% merupakan bumi putera Melayu dan Islam, dan pastinya Bulan merupakan parti tradisi bagi negeri ini dan pastinya mereka mengharapkan agar parti ini boleh memberi harapan dan juga peluang untuk membangunkan negeri ini dan juga mengukuhkan lagi ekonomi di sini. Dan kalau kita melihat semula sejarah pilihan raya di Terengganu ini, Fazidah, hanya UMNO dan PAS sahaja yang sering menjadi pilihan penduduk di Terengganu. Dan untuk kita dapatkan ataupun jawapan siapakah tampuk pimpinan akan datang ini, kita lihat pada 12 Ogos 2023 ini nanti. Dan apa yang saya boleh katakan, sukar untuk kita menilai siapakah yang akan menjadi tampuk pimpinan Terengganu, Fazidah. Baik, terima kasih Khadiza Faisal langsung dari Terengganu. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini dengan laporan seterusnya. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kembali. Kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan metrik berkuat kuasa esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara tersebut berkata dengan kenaikan itu pesawah akan menerima sekurang-kurangnya RM1,700 per tan metrik dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan golongan itu. Kita naikkan mulai esok
mulai esok naik RM500. Jadi ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Kenaikan yang paling akhir masa Anwar Ibrahim Menteri Keuangan dulu. Alhamdulillah dia jadi Menteri Keuangan sekarang, dan kita naik dari 360 kepada RM500. Maknanya pesawah secara purata akan mendapat RM1,700 satu metrik tan. Kerjalah dengan kuat sikit lagi, hasil pengeluaran akan lebih baik, dan ini seperti yang saya sebut. Menurut Datuk Seri Anwar, peningkatan SSHP sebanyak RM140 yang diunjur itu membabitkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion setahun. Ia adalah satu-satunya kenaikan subsidi itu sejak kenaikan terakhir diumumkan kira-kira 25 tahun lalu. Kerajaan juga komited untuk menyemak semula mekanisme penggredan padi berdasarkan parameter penghilangan, iaitu daripada segi kualiti, kelembapan dan kebersihan varieti padi. Inisiatif yang diumumkan itu diharap dapat meningkatkan pendapatan sara diri pesawah dan memastikan keterjaminan makanan ruji negara terus meningkat. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada program Sentuhan Agromedani peringkat Negeri Perak di dataran Krian Permai, Parit Buntar hari ini. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-63 tahun 1445 Hijrah bakal kembali tidak lama lagi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata majlis itu akan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur WTCKL. Ini bermula pada 19 hingga 24 Ogos ini. Diadakan bermula pada 19 hingga 24 Ogos 2023, yakni hari Sabtu hingga hari Khamis, selama 6 hari bertempat di World Trade Center, Kuala Lumpur. Menurutnya lagi, sempena MTHQA ke-63 tahun ini, kerajaan telah memilih tema perpaduan Teras Malaysia Madani. Tema ini katanya bersesuaian dengan manifestasi dari intipati ajaran Rasulullah SAW dan ia merupakan satu tema yang sangat signifikan kepada umat Islam termasuk masyarakat bukan Islam di negara ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas majlis pra-pelancaran MTHQA siang tadi. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA pada kali ini akan melibatkan seramai 76 orang peserta keseluruhannya dari 52 buah negara. Model aslaka ini adalah hasil kreativiti pasukan arkitek Jabatan. Sekian untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.